Bismillah. Alhamdulillah. Hah? Boleh? Boleh. Cukup terang boleh. Bismillah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Sidang jamaah muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan, puan-puan? Moga-moga kita semua sihat walafiat. Walaupun cuaca elok di kawasan kita sebelah Rembau, tetapi sebelah pantai timur, dengar-dengar Met Malaysia, itu ramalan cuaca mengatakan antara 16, 17, 18, 19, 20, 21 hari bulan ini kemungkinan hujan bertambah. Jadi mungkinlah akan berlaku banjir dan sebagainya. Wallahu a'lam. Allah sahaja yang mengetahui akan hal ahwal alam ini. Jadi kita hanya sebagai makhluk bersiap sedia untuk menghadapi apa-apa yang akan berlaku insya-Allah. Baik, jadi ala kulli hal itu adalah suatu fitrah alam ini yang mana cuaca itu akan berubah dari masa ke semasa mengikut peredaran, ikut peredaran matahari, bulan dan sebagainya. Bumi ini juga beredar. Jadi apabila berlaku peredaran, sampai masanya akan berubahlah apa-apa yang patut diubah, maka Allah saja yang mengetahui, yang menentukan segala-galanya. Baik, semuanya itu tidak bantah akan perintah Allah. Kalau dikatakan hujan, hujanlah dia. Kalau kata matahari panas, panaslah dan sebagainya. Jadi ala kulli hal kita bersyukur di atas segala nikmat dan bersabar di atas segala musibah. Itulah hal ahwal kita sebagai makhluk kerana bersyukur dan bersabar. Baik, insya-Allah moga-moga kita diberkati, dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari masa ke masa. Amin. InsyaAllah, secara tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan teruskan kitab Al-Azkar kita ini pada muka surat 42, iaitu perkara 44. Perkara 44, ikut nota saya lah.
Dan kita akhir pada 23/11, 23 November yang lepas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud juga daripada Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istayqaza min al-lail qala la ilaha illa anta subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka li zambi wa as'aluka rahmatak Allahumma zirni ilma wa la tuzigh qulbi ba'da iz hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi hadis ini adalah hadis yang terakhir untuk kita bicara tentang perkara bangun tidur. Perkara bangun tidur ataupun tersedar daripada tidur, terjaga daripada tidur kita. Sama ada di tengah malam ataupun pagi lah. Tapi yang ini yang dikaitkan dengan tidur yang terjaga di waktu malam, yang mana belum masa untuk kita bangun pagi tetapi dah tersedar lebih awal. Apa yang kita patut sebut, apa yang kita patut lafazkan. Baik, insya-Allah mari kita tengok apakah amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istayqaza, iaitu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun pada malam hari. Idza istayqaza itu bangun, tidurlah. Bangun daripada tersedar daripada tidur, minal lail. Ini waktu malam lah, bukan minan nahar. Kalau siang hari minan nahar itu tak berlaku. Jadi siang hari tak ada cerita pasal tersedar kemudian nak baca doa ke zikir kan, tidak. Sebab siang hari adalah masa untuk bekerja, masa untuk ma'ash, ya, iaitu Allah jadikan minal laili fas apa tu wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Jadikan malam itu untuk berehat dan tidur. Cerita malam ni, tidur. Wa minal nahari ma'asha, dan dijadikan siang itu untuk ma'ash, untuk kehidupan, untuk mencari nafkah, untuk bekerja dan seumpamanya. Baik, jadi ini iza istayqaza minal lail, waktu malam. Qala la ilaha illa anta. Jadi kata Nabi apabila bangun dari tengah malam, Nabi berkata, bersabda, la ilaha illa anta, iaitu tiada Tuhan yang patut disembah selain engkau. Jadi bangun tidur tu tak ada benda lain, tak ada perkara lain kita patut ingat. Bukan bangun tidur tu nak buka TV kan. Ni pagi besok ni pukul berapa ya? Perancis nak lawan apa ni? Lawan dengan Morocco ya. Pagi besok. Awal pagi ni. Pukul 3 pagi. Jadi itu nak bangun untuk nak berzikir la ilaha illa anta ke, ataupun nak tengok World Cup. Wallahu a'lam. Ikut niat kita lah. Kalau tersedar tu dia bunyi alarm tu pukul 3 pagi, dia kata nak tidur sekejap nak tengok World Cup. Itu lain lah. Tak termasuk dalam bab ni kan. Jadi bab ini lain. Bab ini adalah amalan. Bab ini adalah ibadah. Bab ini adalah zikir. Bab ini adalah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, baik. Jadi istayqaza minal lail, apabila kamu bangun daripada tidur, qal la ilaha illa anta. Tapi tak salah jugalah kalau kita bangun pukul 3 pagi tu, sebelum nak tengok TV, baca yang ni dulu. Zikir ni dulu. Jadi dapat dua-dua sekali lah. Zikir ni pun dapat pahala. Hiburan untuk nak tengok bola sepak tu pun silakanlah kan. Tak adalah nak dihalang kan. Kerana itu 4 tahun sekali tu, World Cup tu. Bukan tiap-tiap tahun. Kemudian nak lawan ni pula bukan yang popular punya tim. Morocco mana pernah mencipta nama di dunia bola sepak. Tiba-tiba tahun ini, musim ini dia muncul ya, sampai kepada
separuh akhir tu. Separuh akhir. Lepas ini mana menang, dia akan pergi ke final. Di antara pagi esok ni, kalau Morocco menang, dialah masuk final. Kalau dia kalah, Perancis masuk final. Itulah cerita dia kan. Tak apalah, ambil cerita sikit kan. Pasal bola sepak ni bukan minat sangat. Tapi dah terbuka tu tengoklah juga kan. Baik. Jadi yang penting di sini ialah zikir dulu. Zikir dulu. Jangan pergi benda-benda lain. Baik, jadi Rasulullah SAW menyebut la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang patut disembah selain engkau. Subhanakallahumma wa bihamdik, Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Wa bihamdik itu puji bagimu. Kerana apa kita nak kena puji Allah? Kerana Allah tu layak dipuji. Selayak-layaknya. Bukan yang lain daripada Allah yang patut dipuji. Jadi semua makhluk di dunia ini memuji Allah. Baik di langit maupun di darat, di udara ataupun di lautan dan sebagainya. Semuanya memuji Allah. Jadi kita sebagai makhluk yang diberi lebih sikit daripada makhluk lain dengan akal dan sebagainya, tentulah kita lebih patutlah, lebih dahululah memuji Allah. Tapi itulah dia, manusia yang selalu lupa memuji Allah. Makhluk lain tak lupa. Makhluk lain dia tetap patuh pada Allah. Kalau haiwan, binatang itu, dia memuji Allah, dia tidak melanggar fitrah Allah. Kalau kerbau, lembu itu, dia tak pernah langgar fitrah. Dia fitrahnya makan rumput. Dia tak pernah makan makanan lain. Kan? Begitu juga haiwan, burung dan sebagainya. Apa makanan dia yang telah dicipta ataupun yang mengikut naluri dia, itulah yang dia makan. Beruk, monyet, kera di hutan pun dia tak makan sebarangan makanan. Kan? Sebab dia bertasbih kepada Allah, berarti dia taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Ataupun dia tidak melanggar fitrah, kerana bila dia langgar fitrah, dia akan mendarat diri dia. Akan mendaratkan diri dia. Sebab tu makanan di hutan tu macam-macam buah-buahan. Tetapi makhluk yang namanya beruk ataupun kera ataupun monyet, dia makan memang pandai dia memilih. Makanan yang beracun dia tak ambil. Sebab dia tahu. Macam buah-buahan di hutan itu bukan semua boleh makan. Tapi makhluk haiwan tu dia tahu mana boleh, mana tak boleh. Cuma yang tak tahu kita aja. Ya, silap-silap makan, kan? Itulah dia. Baik. Jadi di sini subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Kan? Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu wa bihamdi. Astaghfiruka li zambi. Astaghfiruka li zambi. Terjemahannya tak ada di dalam kitab kita, tapi di dalam nas ada sebut astaghfiruka li zambi. Aku memohon pengampunan daripadamu biar segala dosa-dosaku. Jadi dosa, bila bangun tidur tu, itu yang kita mohon supaya Allah ampunkan dosa kita. Kan? Sebab siang hari tak apa-apa yang kita lakukan, amalan-amalan. Mungkin di sana ada yang berdosa, ada yang tidak. Tapi oleh itu, yang baru ataupun yang lama. Jadi oleh itu, bila tersedar daripada tidur, maka mohonlah pengampunan, istighfar. Kenapa tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Kerana tidur ini, ngikut keadaannya, dia adalah akhul maut. Naum akhul maut. Tidur itu saudara bagi mati. Jadi kalau mati itu, kalau nak tengok mati, macam mana contoh mati, tidur itulah contoh mati. Sebab itu saudara pada mati ialah tidur. Jadi oleh itu, bila dah tersedar daripada tidur ataupun yang kata mati, saudara pada mati itu, mengapa tidak kita bersyukur kepada Allah? Mengapa tidak kita bertasbih kepada Allah? Kenapa kita tidak minta ampun pada Allah? Bagaimana kalau betul-betul mati? Habis. Tak ada peluang dah. Ya, tak ada peluang lagi untuk meminta ampun. Tapi kalau tersedar daripada mati yang saudara mati itu, naum, tidur itu, ada peluang untuk meminta ampun, tentulah jangan lepas peluang. Jangan lepas peluang untuk meminta ampun. Bagaimana orang yang dah kita kebumikan?
kita dah kebumikan. Ya. Dia tak boleh sedar dah. Dia terus menerus tidur sepanjangan masa sehingga ila yaumil qiyamah. Tidur juga, tapi tak bangun-bangun. Tapi bagi kes ataupun yang Nabi sebut ini, Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan ini, kisahnya Nabi terbangun daripada tidur yang tak mati lagi ketika hayat ini. Jadi oleh itu, jangan lepas peluang untuk kita mengambil peluang memuji Allah. Memuji Allah itu kerana Allah telah memberi segala macam nikmat. Allah cipta segala macam ciptaan. Segala-galanya semua untuk manusia. Baik di langit maupun di bumi. Hatta di lautan dan sebagainya. Semuanya adalah untuk manusia. Mengapa tidak kita bertasbih memuji Allah yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang maha mencipta dan sebagainya. Maka pujilah Allah apabila peluang ada lagi. Oh, ada peluang lagi. Rupanya tercelik mata, nampak lagi ada tengok shilling rumah. Bagaimana kalau tak celik-celik dah nampak shilling apa? Shilling lahat adalah. Shilling liang lahat tu. Kalau nak terjaga pun, kut lah. Dalam liang lahat tu dia tersedar. Celik-celik, Allah, tanah. Apa lagi nak buat? Nak tasbih lagi? Dah tutup. Nak istighfar? Tak ada peluang dah. Kalau tercelik lah, kut in case tercelik, tengok shilling, Allah, dah tanah. Bukan shilling, plaster shilling rumah lagi dah. Bukan downlight, lampu macam downlight ni. Dah tak ada lampu dah. Bagaimana nak buat? Apa nak kata? Tak boleh kata apa dah. Terimalah seadanya. Hak yang sebelum terpisah nyawa, itulah amalan yang Allah kira. Itulah amalan yang diambil kira. Hak selepas nyawa terbit, terkeluar daripada jasad itu, semuanya dah tak kira dah. Baik. Jadi oleh itu, Rasulullah SAW telah mengajar kita supaya apabila terbangun tidur itu, jangan lepas peluang untuk bertasbih. Pertama, la ilaha illa anta, bertahlil. La ilaha illa anta. Tiada ada Tuhan yang disembah melainkan anta ya Allah. Kan? Kemudian puji Allah, subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallah tu mentasbih, mensucikan Allah. Kemudian memuji Allah. Kerana Allah layak disucikan. Kerana Allah tidak ada apa-apa yang kurang. Dan Allah layak dipuji. Kerana Allah lah yang segala-galanya untuk kita. Tak ada benda lain, tak ada makhluk lain. Tak ada yang lain lagi untuk kita puji melainkan Allah. Baik, seterusnya. Astaghfiruka li zambi. Peluang kita, kerana tersedar itu belum mati rupanya. Maka istighfarlah. Astaghfirullahalazim. Ataupun astaghfiruka li zambi. Aku bermohon pengampunan daripadamu, ya Allah, bagi dosa-dosa aku. Kan? Peluang ada lagi. Berbanding betul katakan naum akhul maut. Tidur itu saudara bagi mati. Kalau tidur itu ada peluang terjaga, inilah yang patut kita buat. Ini yang patut kita sebut. Ini yang patut kita zikir. Ini yang patut kita ambil peluang. Maka mohon pengampunan pada Allah, itulah yang kita ambil semau-maunya, sebaiknya. Baik, wa as'aluka rahmatak. Wa as'aluka rahmatak. Tadi kita bertahlil, kita bertasbih, kita bertahmid. Tahlil la ilaha illa anta, itu tahlil. Subhanakallahumma, itu kita bertasbih. Wa bihamdik, itu bertahmid, kan? Kemudian astaghfiruka li zambi, itu beristighfar. Itu kena ambil peluang itu, sebut, lafazkan. Kemudian ujung sekali, wa as'aluka rahmatak. Mohon, maka aku memohon, ya, iaitu ya Allah, mohon kasih sayangmu. Wa as'aluka rahmatak itu aku mohon kasih sayangmu. Kita perlu kasih sayang Allah. Jangan sampai Allah murka. Kerana kasih sayang Allah itulah membuatkan kita, doa kita diterima. Doa kita tu makbul. Kan? Hajat kita tertunai dan sebagainya. Itu rahmatak. Lepas itu kita perlu rahmat Allah. Dan selalu kita bila dengar orang mati, ya, kita sebut moga-moga rohnya dicucuri rahmat oleh Allah.
Selalu kita sebut macam tu lah. Viral, WhatsApp, saudara kita sana sini meninggal, kembali ke rahmatullah. Maka kita pun takziah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sikit ayat kita. Sebab tu kalau kita salat jenazah pun, Allahumma gfir lahu warhamhu. Warhamhu. Rahmatilahnya. Ya Allah, rahmatilah dia. Jadi itu kalau kita dah terbaring terbujur di depan imam, dah terbujur di depan imam, sendiri nak minta rahmat, dah habis. Allah dah tutup. Pintu taubat dah tutup. Doa pun tak makbul dah. Maka imam sajalah yang nak doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang belakang pun amin. Atau sama-sama baca. Ketika kita doa apa tu? Solat jenazah. Pertama, baca Al-Fatihah. Rakaat kedua, takbir kedua, baca salawat. Takbir yang ketiga, doa ke atas jenazah. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, rahmatilah dia. Jadi tengok tu. Kalau naum tu akhul maut, yang saudara kita tu dah maut. Yang kita, kalau malam tu kita bangun, belum lagi terbaring. Belum terbujur di depan imam. Sebab tu orang kata, rajin-rajinlah pergi solat jamaah. Rajin-rajinlah pergi masjid surau berjamaah. Kerana berimamlah belakang imam. Jadilah makmum. Kalau tak boleh jadi imam, jadi makmum. Kalau boleh jadi imam, pergilah naiklah jadi imam. Tapi jangan pula sampai satu masa patut duduk belakang imam, tiba-tiba duduk depan imam. Itu bukan makmum lagi. Itu dah jenazah, dah mayat. Jadi tu dia kata, kok mana pun sebagai seorang Muslim, dia akan masuk juga dalam masjid. Sama ada dia pergi berjamaah, ataupun dia diangkut, diusung oleh orang masuk ke dalam masjid. Akhirnya duduk depan imam. Patut duduklah belakang imam. Sebagai makmum dapat pahala. Duduk depan imam dapat apa? Tak dapat apa dah. Cuma doa-doa sajalah. Doa kalau makbul, dapatlah habuan pada dia. Sebab itu, bila solat jenazah tu biarlah ramai-ramai. Itu kurang-kurangnya 40 orang. Sunnahnya dilapiskan dengan 3 saf. Jadi moga-moga yang ramai-ramai itu di antara yang mengaminkan atau yang mendoakan ke atas mayat itu dimakbul oleh Allah, maka dapatlah dia pengampunan. Ringanlah dia dosa ataupun beban siksaan dan sebagainya. Baik, jadi as'alukar rahmatak. Maka Nabi sebut, ya Allah, aku mohon kasih sayangmu. Kemudian seterusnya, Allahumma zirni ilma. Ini satu lagi perkara yang Rasulullah SAW tidak lupa. Apabila terbangun daripada tidur, sesamping tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, mohon rahmat, satu lagi ilmu. Ilmu. Berarti kehidupan kita ini tak boleh lepas daripada ilmu. Sebab Nabi bangun tidur pun, Nabi tak lupa pada ilmu. Bagaimana kita yang tak tidur ini? Kalau kita pun duk lupa pada ilmu, jadi apa dah jadi kita? Manusia yang tanpa ilmu, tak ada maknanya. Ya kan? Tak boleh. Baik. Baik, jadi oleh itu Rasulullah SAW mohon, Allahumma zirni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Tambah tu. Ya. Jadi ilmu kita ini kena bertambah dan ditambah. Dan berusahalah kita untuk menambah. Jangan kita duk tambah benda lain. Tambah berat badan pun tak adalah makna sangat. Berat badan jadi obesity. Tambah makan, berat badan bertambah. Tapi mana lebih baik? Kalau tambah ilmu itu lebih baik daripada tambah berat badan. Kan? Sebab itu kurang-kurangkan makan, tambah-tambahlah ilmu. Tambah ilmu lebih baik daripada tambah makan atau tambah berat badan. Nanti bila makan banyak, akhirnya besok dia makan ubat macam makan nasi. Kan? Orang makan nasi sikit-sikit, maka dia tak makan ubat. Tapi kalau dia makan banyak-banyak, jadi besok dia makan ubat dah jadi macam makan nasi. Segonggam ubek.
Sekali pulun dia, segenggam ubek. Jadi kalau sampai tahap tu, tak adalah makna lagi dah. Baiklah, kalau itu kurang-kurang makan supaya tak makan ubat macam makan nasi. Ha. Baik, oleh itu Nabi berdoa bukan benda lain, tapi Nabi doa, Allahumma zidni ilma. Ya Allah, tambahilah ilmu aku. Tambahlah ilmu. Jadi Alhamdulillah kita yang datang saban hari. Saban hari. Tiap-tiap hari ada je kuliah kita di surau kita ini. Itu masuklah tu. As'aluka Allahumma zidni ilma. Ya Allah, tambahilah ilmu aku. Itu bangun tidur tu Nabi minta tambah ilmu. Bagaimana kita yang terjaga daripada tidur, yang belum tidur, jangan lupa untuk menambah ilmu. Jadi syukur Alhamdulillah. Moga-moga kita yang hadir ini, Allah makbulkan. Ataupun Allah tambahlah ilmu kita dari hari ke hari sehingga akhir hayat kita. Lepas tu kalau kita, ilmu ini, sama ada ilmu ada dua jenis. Satu kalau ikut dari segi hukum, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain ini kita kena wajib menuntut ilmu itu. Kalau tak hadir menuntut ilmu itu, sepanjang masa itulah kita dalam keadaan berdosa. Kerana ada guru, ada ustaz, ada alim ulama untuk mengajar tentang ilmu fardu ain, kita lalai, kita leka, kita abai, kita tak ambil kisah, orang berlumba-lumba pergi menuntut ilmu itu, kita duduk rumah ataupun tak kisah. Kita ambil ringan. Maka berdosa. Kerana ilmu itu ilmu fardu ain. Contoh, ilmu sembahyang. Orang kata Allah, daripada kecil sampai ketua, belajar ilmu solat ni tak habis-habis. Memang tak habis. Tak habis. Sebab, adakah kita yakin yang kita tuntut masa kecil-kecil, sekolah, kemudian lepas tu belia, muda, dewasa, sampai ketua sekarang ini, adakah ilmu-ilmu yang kita tuntut itu dah yakinkah kita ilmu itu sempurna? Dan bagaimana kita indikator ataupun sukatan sempurna ilmu kita itu, di mana kita nak pegang? Di mana kita nak menjadikan indikator ataupun dipstick kita? Di mana kayu ukur kita yang mengatakan ilmu yang kita tuntut selama ni daripada budak muda belia dulu sampai sekarang ni, apakah ukuran kita? Aku okey dah ni. Lulus dah. Dah lulus. Bagaimana nak mengatakan ilmu kita tu lulus? Atau masih fail lagi? Kalau kita bagi grade A, adakah ilmu itu sudah grade A? Ataupun A plus? Ataupun A tolak? Ataupun B? Seumpamanya lah macam grade yang kita belajar di universiti sekolah. Adakah di mana kita nak buat? Dengan kita cetek ilmu, bahasa Arab pun tak faham. Tak pandai bahasa Arab pun. Quran pun tak berapa kemas juga. Tajwid dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi oleh itu, janganlah kita duk mengecil-ngecilkan ilmu itu. Kita kata, alai, ilmu ni daripada dulu misalnya tak habis-habis duk baca itu je. Bab taharah aja. Cerita bab air, ya, air mutlak, air musyammas, mustakmal, mutanajis, duk baca kitab tu lah. Tapi selama lama ini pun kita hadir, kadang-kadang kita terlelap, kadang kita lalai yang ustaz duk cerita tu. Di sekolah dulu pun kita pun tak kisah juga. Di mana kita nak katakan cukup sempurna dah ilmu kita itu. Nabi pun kata, Rabbi sirni ilma. Nabi pun minta ditambah ilmu. Bagaimana pula kita yang orang biasa ini kan? Kalau tak tambah ilmu. Walaupun ilmu yang sama, tapi ditambah baik. Pun tambah juga. Ilmu juga tentang solat, tapi tambah baik. Mungkin di sana kita terlepas pandang. Ada lagi ilmu tentang sunatnya, tentang harusnya, tentang makruhnya. Kita terlepas pandang. Tiba-tiba kita buat satu yang makruh. Apa jadi? Rugilah kita. Buat amalan tapi tak dapat apa-apa, makruh. Atau patah lagi kalau membatalkan. Kita buat tapi tak tahu yang itu membatalkan. Baru ni ada dalam YouTube satu artis, ya, dia berpeluk-pelukan. Dia kata, dia mengaku dia surrender. Dia kata, saya ni tak faham agama. Saya cetek agama. Saya tak tahu agama.
lepas ini saya nak belajar agama. Adakah berpelukan di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram itu, ya, yang orang ajnabi, adakah diharuskan, adakah dibolehkan? Takkan itu pun dia tak tahu. Itu paling basic. Lelaki wanita yang bukan mahram berpeluk-pelukan di depan khalayak. Itu basic mengatakan tak boleh, totally reject ataupun not allow, tak dibenarkan, tak dibolehkan. Tapi surrender, kata saya tak tahu agama itu dan ini. Tengok bagaimana umat Islam kan yang mengaku tak tahu agama. Jadi itu seorang yang diapakan, di mana apatah lagi di sana lagi yang berkelakuan begitu, yang tak mengaku dan sebagainya. Baik. Jadi oleh itu, Rabbi Allahumma zirni ilma. Ya Allah, tambahilah ilmu. Ya, tambahlah ilmuku. Ataupun tambahkanlah ilmu kepadaku. Seterusnya, tadi kita sebut pasal ilmu fardu ain, fardu kifayah pun wajib kalau tak ada yang menuntut. Tapi kalau dah ada yang dah menuntut, yang lain terlepas. Tapi apabila dia nak beramal dengan ilmu tu, dia kena tahu. Bukan fardu kifayah lagi. Dia kena jadi fardu ain. Ilmu tajwid, dalam kampung kita, taman kita ini, tak ada seorang pun yang tahu ilmu tajwid. Semua berdosa. Tapi kalau dah ada beberapa orang yang tahu, lepas Isya nanti kita dah belajar tajwid semua, selesai. Yang mana tak belajar tu, dia selesai. Sebab tu fardu kifayah. Tetapi, apabila dia sendiri nak membaca ayat-ayat Al-Quran, maka dia jadi fardu ain ke atas dia. Kalau tidak, dia berdosa. Sebab baca salah. Kan? Karena Al-Quran itu kena baca seperti mana ia diturunkan. Jangan tambah dan jangan kurang. Jadi untuk nak tahu bagaimana ayat itu diturun, kena belajar. Kena betul-betul ilmu pula. Kena hadir kuliah-kuliah dan pengajian-pengajian tentang tajwid. Itu kalau ustaz dah ada untuk datang mengajar kita tajwid, kalau kita tak hadir, mungkinlah dia jadi fardu kifayah, tapi bila kita nak beramal, bila kita nak menggunakan sendiri ilmu tu, nak membaca pagi-pagi lepas subuh nak baca Quran, tentu kena betul bacaan itu. Maka jadi fardu ain ketika dia nak baca tu. Baik. Jadi oleh itu Nabi tak lupa untuk mohon Rabb Allahumma zirni ilmah bila terbangun daripada tidur. Banyak lagi lah. Dia cerita pasal ilmu ini, itu masalah lain lah. Ya, pembahagian ilmu dan sebagainya. Baik. Wala tuzigh qalbi ba'da iz hadaitani. Baik. Ini wala tuzigh qalbi. Ini kalau kita nak lihat wala tuzigh qalbi ini. Kita tengok ya. Baik. Ini ada dalam surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya. Innaka antal wahhab. Ini pun doa yang kita baca, tapi dia ayat Quran. Surah Ali Imran ayat 8. Dan lepas salat kita baca Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, iaitu janganlah membengkokkan atau memalingkan. Rabbana la tuzigh ghain, bukan ain. Jangan wala tuzigh, itu ain. Tak betul. Jadi dia kena dengan ghain. La tuzigh qulubana. Ya. Baik, jadi apa dia? Janganlah membengkokkan hatiku. Maknanya hati kita ini jangan berpaling. Ba'da iz hadaitana. Setelah engkau beri aku hidayah. Kita sekarang dah dapat hidayah. Sekarang dah dapat hidayah. Sebab itu kita solat dan kita tunaikan segala rukun-rukun. Rukun Islam. Ya. Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan lain-lain. Jadi dapat hidayah. Dan kita yakin dengan ilmu tauhid kita. Iaitu bahawa Allah itulah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. La ilaha illallah. Ya. Jadi itulah yang kita yakin sekarang ini, maka itulah hidayah. Ba'da iz hadaitana. Kan? Bagaimana orang-orang zaman Nabi dahulu dah dapat hidayah. Kan? Tapi ada yang tak dapat hidayah. Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain lagi semua tak dapat hidayah. Tapi yang lain-lain dapat hidayah. Oleh itu, apabila dah dapat hidayah itu, jangan biarkan hidayah itu terlepas. Dan jangan bengkokkan, larikan, simpangkan, jangan menyimpang lagi daripada hidayah itu. Maka Nabi juga lepas bangun tidur tengah malam, maka Nabi sebut Rabbana
wala tuzigh qalbi, jangan memalingkan hatiku. Ba'da iz hadaitani, setelah aku mendapat hidayah. Karena hidayah ini dia boleh berpaling. Hidayah ini boleh terlepas. Hidayah boleh terlepas. Seperti yang kita ada tengok bagaimana kes-kes yang kena mempertahankan sesuatu yang dia suka, hidayah itu dia sanggup lepas. Dia nak tukar gender daripada lelaki nak jadi perempuan, nak pertahankan apa yang dia suka, yang dia gemar tu, tukar jantina itu dia suka. Walau itu satu yang salah besar. Dia menukar ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak pertahankan yang itu, hidayah boleh lepas. Masya Allah. Berlapis-lapis kesalahan. Bertindih-tindih kesilapan. Kan? Jadi bagaimana? Itu contoh yang berlaku. Ada lagi kes-kes yang lain. Baik. Oleh itu, hati ini kena jaga. Hati ini kena pertahan. Sebab itu doa yang lain yang kita kena amalkan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon padamu hidayah, huda. Pun lepas salat juga jadikan amalan doa kita. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa dan taqwa. Jadi huda, hidayah ini kena minta. Kalau tak minta dia akan terlepas, pergi daripada kita. Bila hidayah dah terlepas, maka buatlah apa yang dia suka buat. Dia akan buat apa yang dia suka dia buat. Lepas tu dia katakan siapa yang dah tak ada hidayah, buatlah apa yang kamu suka. Tapi ingat, balasan Allah menunggu. Dia suka nak buat benda yang dia suka. Tapi kalau benda itu tergelincir daripada hidayah, dia buat sesuatu yang langgar daripada batas-batas syarak. Batas-batas yang Allah tetapkan. Maka ingat balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia katakan, Nabi kata, buatlah apa yang kamu suka. Tapi maksudnya itu bukan baik macam anak-anak lah. Apabila dilarang jangan buat, nak buat juga. Maka mak dia kata, buatlah. Jadi seolah-olah gitulah. Maksudnya itu macam menyindir. Bukan suruh dia buat tu baik. Buat tu kerana dia tak mau membaiki diri dia. Buatlah apa yang kamu suka nak buat. Jadi oleh itu, hidayah ni kena jaga. Nabi bangun tengah malam, selain daripada yang kita sebut tadi, termasuklah hidayah juga Nabi minta supaya jangan dibengkokkan dan jangan diseleweng ataupun disimpangkan lagi. Setelah dapat hidayah, pegang kuat-kuat dia, kukuh-kukuh pegang. Dan seterusnya, wahabli min ladunka rahmah, dan berikanlah rahmat kepadaku dari sisimu, min ladunka, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat. Tadi dah mohon was'aluka rahmataka, tapi di sini wahabli, iaitu berikanlah rahmat. Tadi minta as'aluka, iaitu kita kata tadi, aku mohon kepadamu, as'aluka, ya Allah, iaitu mohon kepada, berilah rahmat kepadaku dari sisimu. Wahabli min ladunka rahmah, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Wahhab itu salah satu daripada nama-nama Allah, Asmaul Husna. Maka mintalah kepada yang empunya nama itu. Siapa yang maha pemberi? Allah, Al-Wahhab. Innaka antal wahhab. Itu wahhab itu sifat ataupun nama Allah yang maha pemberi. Minta pada yang memberi. Itu bahasa Melayu kata, minta pada yang ada, manja pada yang kasih. Itulah, itu pepatah ataupun ayat-ayat orang berkasih lah. Minta pada yang ada. Minta pada yang tak ada, apa yang dia boleh bagi? Minta sikit, dah tak ada apa nak bagi. Jadi sia-sia lah. Oleh itu nak minta pada yang ada. Yang ada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala itu yang maha ada. Segala-galanya Allah ada. Dan manjalah pada yang kasih, iaitu berkasih sayang. Mohonlah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pada yang ada, manja pada yang kasih. Mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka antal wahhab. Maka sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Minta pada yang maha memberi. Minta yang biasa-biasa pada makhluk, apa yang dia boleh bagi. Dia pun miskin. Yang ghani, Allah saja yang ghani. Allah saja yang maha kaya.
Sebab itu kita kena mohon supaya kita menjadi orang yang sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, jadi itulah yang paling akhirlah di muka surat 43 itu. Habislah kita bagi tajuk bangun tidur, apakah zikir-zikir yang patut kita baca selepas ataupun apabila kita bangun tidur, iaitu bab ya ma yaqul idza istaqaza min manami. Itu nama tajuk babnya dalam kitab teks Arabnya, babun ma yaqul idza istaqaza min manamihi, iaitu bab apakah yang patut kita baca apabila ketika bangun dari tidur. Satu bab yang banyak hadis-hadis Nabi, banyak amalan-amalan yang patut kita buat. Sebab itu kitab Al-Azkar ini patut kita membaca, patut kita memutlaah, patut kita menyingkap ilmu di dalam kitab ini kerana dia memberi makna kepada hidup kita harian, day to day life. Ini amalan zikir kita ini adalah zikir harian kita. Bukan sekali-sekala. Bangun sedar daripada tidur ni setiap hari. Mungkin kita bagi orang yang suka tidur tengah malam, bangun tengah malam ni nak pergi tandas ke, nak pergi apa ke. Jadi amalan malam ini yang kita baca, elok sangatlah diamalkan. Dan terutama kita dah berumur ni, umur dah masuk 6 siri, 7 siri ni, gemar bangun malam. Jadi janganlah lupa, dah bangun, dah pergi tandas, pergi bilik air, terus boom tidur balik. Tak kata apa-apa. Rugilah kita. Rugilah. Kan? Macam kita kata tadi, tidur itu saudara kepada mati. Tentulah kita rasa lebih bermakna tersedar daripada tidur itu, lebih baik daripada tersedar ketika dalam lahat. Mengikut ilmu roh, apabila ditanam orang seseorang mayat dalam lahat, rupanya rohnya dikembalikan balik. Untuk apa? Untuk menjawab soalan munkar dan nakir. Itu mengikut ilmunya. Roh yang dah keluar mati, apabila habis tanam ke bumi, orang dah balik habis, yang hidup atas muka bumi itu balik, maka dia di dalam lahat itu, rohnya dikatakan kembali padanya. Tujuannya apa? Untuk menjawab dan menemui ataupun bersemuka dengan dua orang panel, iaitu Munkar dan Nakir. Temu duga. Ini bukan temu duga kerja lagi. Bukan temu duga nak kerja, tapi temu duga untuk masukkan dia dalam list Ahlul Jannah. Adakah dia orang yang menjadi ahli syurga ataupun sebaliknya. Maka rohnya kembali. Jangan sampai masa itu baru nak buat apa-apa, tak boleh dah. Masa itu hanya menjawab saja. Bukan untuk beramal. Beramal, bangun tidur tengah malam, maka amallah. Inilah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menutup bab babun ma yaqul iza istaqaza min manabih, iaitu satu bab yang apa yang patut kita baca apabila kita terbangun daripada tidur di tengah malam. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah memberkati, merahmati dan amal-amalkanlah apa yang dah telah kita baca. Tak boleh buat semua, tak boleh baca semua, jangan tinggal semua. Paling-paling 1 2 tu jadi amalan kita. Baiklah saja tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Moga-moga Allah memberkati kita. InsyaAllah kita sudahi di sini. Kita jumpa lagi dalam zikir ketika memakai pakaian untuk tajuk yang akan datang. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.